Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Okey, video kali ini kita akan masuk kepada topik baru iaitu modul bab ke-14 iaitu perakaunan untuk syarikat. Okey, untuk topik ni dia agak mudahlah, agak mudah kerana tak banyak fofo yang perlu kamu ingat. Okey, dan untuk bab syarikat ni hanya ada 4 subtopik saja. Banyaknya lebih kepada teori. Dan untuk topik ini akan kebiasaannya dia masuk juga ya dalam kertas 2, tetapi dalam soalan yang anak lah, bukan, dia tidak soalan yang berdiri sendiri. Kebiasaannya di bahagian B. Markah yang biasa keluar untuk kalau dia keluar dekat kertas 2 adalah 10, paling tinggi pun 12 lah. Okey, jom kita tengok subtopik yang pertama ni lah, pengenalan pada syarikat. Okay, ingat subtopiknya ada 4. Pertama, pengenalan. Kedua, jenis-jenis modal. Ketiga, equity pemilik dalam syarikat berhad. Berbeza sedikit dengan milikan tunggal. Dan dividen. Kalau ada modal dan saham, ada saham mesti ada dividen lah kan. Okey, jom kita tengok apa dia maksud dulu dalam setiap subtopik ni . Okey, syarikat berhad. Apa ni syarikat berhad? Syarikat berhad ni ditubuhkan untuk mendapatkan keuntungan dan mempunyai liability terhad. Modal dia berbentuk share dan saham, sebab tu dia syarikat berhad. Keuntungan dalam bentuk dividen diuruskan oleh lembaga pengarah, dan perniagaan kekal walaupun ada ahli yang mati, muflis atau gila. Kalau perniagaan sebelum ni, kalau milikan tunggal, pemilik mati, muflis dan gila, perniagaan tu akan terbubar lah. Tetapi syarikat berhad ni dia kerana dia ada banyak ahli, sebab tu boleh diteruskan lagi. Okay, jenis-jenis syarikat ada 2, satu syarikat sendirian berhad, satu awam berhad. Kalau sendirian berhad, ahli dia sampai 50 je, tapi kalau awam, dia maksimum lah. Maksimum ahli dia berapa banyak pun boleh. Kalau sendirian berhad ni, maksimum hanya 50. Saham modal hanya pada ahli kenalan saja. Yang sebab dia terhad kan, bukan semua orang boleh. Tapi kalau awam berhad, semua orang boleh beli saham. Okey, pindah milik saham, persetujuan antara semua ahli. Kalau dalam lembaga tu, semua ahli dalam lembaga board meeting tu semua setuju untuk bertukarkan pindah milik saham, baru boleh. Tapi kalau awam berhad, bebas. Laporan keuangan tertutup hanya untuk dalam ahli saja, hanya untuk pemegang saham. Tapi kalau awam berhad, bebas, semua orang boleh tengok. Lembaga pengarah, pemegang saham. Okay, lembaga pengarah ni, board of director ni hanya pemegang saham sahaja. Tapi kalau awam berhad, bebas. Okey, contoh syarikat awam berhad adalah syarikat yang mega, syarikat yang besar seperti Proton Holdings, Petronas, di Malaysia yang besar-besar tu, yang saham diorang ada di bursa saham. Syarikat-syarikat ni bursa saham, semua orang boleh tahu satu saham tu berapa ringgit, berapa sen. Semua orang satu Malaysia boleh tahu. Tapi kalau sendirian berhad ni dia tertutup. Bukan semua orang tahu dan bukan semua orang boleh beli. Okey. Penubuhan syarikat berhad ni di bawah Akta 1965. Okey, ini very important, 1965 dengan SSM. Okey, borang dia ada 2 penting untuk kamu memahaminya, adalah satu tata wujud, satu tata urus. Tata wujud syarikat tu seperti nama, alamat, tujuan penubuhan,
modal, bilangan dan jenis saham, liability pemegang saham dan jenis perniagaan. Ni tata wujudnya syarikat tu. Maksudnya nak wujudkan syarikat tu kan, ini mesti dekat borang permohonan kita nak bagi ke SSM ni, kenalah fikirkan nama, alamat kat mana, kenapa nak tubuhkan syarikat ni, modal syarikat, bilangan dan jenis saham ni, pemegang, liability pemegang saham dan jenis perniagaan. Dan tata urus syarikat di bawah Akta 1965, dekat dalam borang tu dinyatakan juga pelantikan, kuasa, ganjaran, pengagihan dividen berapa persen, pengendalian mesyuarat berapa kali setahun, pengurusan, pentadbiran, siapa yang urus, siapa yang mentadbir. Semua itu secara detail lah, tata urus syarikat ni secara detail. Dan semuanya kena isi di dalam borang permohonan masa nak membuka syarikat syarikat ni lah, sendirian berhad atau awam berhad. Namun jika tidak dinyatakan, sekiranya ditinggalkan kosong kat dalam borang, mengikut bylaw, mengikut undang-undang, kita akan ikut pada Akta Syarikat 1965. Apa dia kandungan akta ni, nanti kita akan tengok. Okey, jenis modal. Ada beberapa jenis modal. Okey, sebelum kita nak tahu jenis-jenis modal, kena tahu dulu apa dimaksud modal di dalam syarikat. Kalau sebelum ni kamu milikan tunggal perkongsian, kamu tahu modal ni adalah wang awal ataupun bukan wang, modal lah. Macam kenderaan yang awal-awal perniagaan, berapa jumlah tunai di tangan, tunai di bank, kenderaan, lengkapan dan semua tu untuk meneruskan perniagaan tu, untuk menjalankan perniagaan tu. Tapi kalau dalam syarikat dia berbeza sikit. Dia adalah unit saham. Dia tak ada tunai, dia tak ada duit dekat bank, tak ada. Tapi dia lebih kepada bentuk unit saham yang nilai sesahamnya seperti RM1, RM2 dan sebagainya. Satu saham RM1. Kalau contoh kamu nak beli saham 100 unit. So 100 unit darab dengan RM1, kamu membeli 100 unit saham dekat syarikat, sesebuah syarikat. Dan pada akhir tahun syarikat tu untung, kamu akan dapat dividen berdasarkan modal yang kamu laburkan. Modal diperoleh dengan ditawar pada orang ramai untuk membelinya. So orang ramai ni lebih kepada syarikat inilah syarikat awam berhad. Okey, jenis-jenis modal. Modal dibenarkan dan modal berdaftar, modal diterbitkan dan berbayar penuh, dan modal belum diterbitkan. Kalau modal dibenarkan atau modal berdaftar, modal maksimum yang boleh diterbitkan dan dijual kepada orang ramai. Okey, maksimum yang diterbitkan dan boleh dijual kepada orang ramai lah. Okey, semua modal-modal tu, tak semua modal tu kita bagi kepada orang ramai untuk beli. Mungkin syarikat akan simpan sedikit kepada ahli-ahli lembaga. Dia tak limit lah kepada orang ramai. Kenapa? Ada sebabnya. Okey, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Jumlah modal yang ditawarkan pada orang ramai untuk membelinya dan jumlahnya tidak melebihi modal dibenarkan. Okey, katakanlah modal dibenarkan adalah 1 juta. 1 juta untuk orang-orang beli. Untuk kita jual ke orang ramai beli. Tetapi dalam modal dibenarkan ni, jumlah modal diterbitkan ni mestilah tak lebih daripada tak kurang daripada 1 juta. Kalau dibenarkan 1 juta, diterbitkan pun maksimum 1 juta. Sebab yang dibenarkan 1 juta, mestilah yang diterbitkan ni modal yang ditawarkan kepada orang ramai untuk beli kan. Kalau dibenarkan 500, takkan diterbitkan 1000, tak logik. Dia mesti kurang daripada 500. Okey, modal belum diterbitkan. Jumlah baki modal dibenarkan yang belum ditawarkan pada orang ramai. Okey. Contoh tadi, modal dibenarkan 500. Yang diterbitkan hanya 300.
Yang 200 tu belum diterbitkan lah. Begitulah. Diterbitkan, tambah belum diterbitkan, dapatlah yang dibenarkan. Gitu lah. Alright. Okay. Okay, jenis-jenis saham ada dua. Satu saham biasa, satu saham keutamaan. Saham biasa ni ditawarkan kepada orang ramai dan saham keutamaan ni kita utamakan kepada pemegang-pemegang saham ataupun penaja ni, maksudnya pemegang saham utama lah. Pemegang saham utama. Siapa yang ada saham keutamaan ni namanya pemegang saham utama lah. Okey, beza saham biasa dengan saham keutamaan. Kalau kalau saham biasa, daripada segi kadar dividen, saham biasa ni dia berubah-ubah. Kalau untung banyak, dividen pun banyak. Kalau untung sikit, dividen pun sikit. Berbeza dengan saham keutamaan, kadar dividen dia tetap. Untung banyak mana pun, tapi kalau 4%, 4% lah dividen dapat. Rugilah, rugi banyak mana pun. Ini kelebihan saham utama. Kalau syarikat tu rugi, dia still akan dapat 4%. Habis sebab itu kita letakkan dia sebagai saham keutamaan. Kalau syarikat tu ada untung, syarikat akan mengutamakan pemegang saham utama untuk bayar dividen diorang dulu, barulah bayar saham biasa. Sebab tu saham keutamaan. Kita mengutamakan pemegang saham utama untuk membayar dividen diorang ni. Barulah syarikat akan bayar pada pemegang saham biasa. Okey, hak mengundi semasa mesyuarat agung, ada hak 1 unit saham bernilai 1 undi. Kalau saham keutamaan tidak ada hak walaupun unit saham yang dimiliki tinggi. Sebab apa tak ada hak? Sebab dia ada unit saham yang dimiliki ni tinggi. Jadi kalau dia ada hak mengundi, dia akan undi diri dia sendiri. Jadi dia je pegang jawatan tinggi-tinggi. Gitu lah. Jadi lebih kepada saham biasa. Tuntutan modal atas pembubaran syarikat. Okey, so kalaulah syarikat yang kita invest saham tu bubar, kalau pemegang saham biasa boleh tak buat tuntutan? Akan dapat sekiranya ada baki selepas pembayaran pada saham utama. So kita akan mengutamakan juga saham utama. Kalau sebuah syarikat tu dibubarkan, akan dapat sepenuhnya atau sejumlah wang maksimum semasa pembubaran. Kalau syarikat tu lepas bubar, tinggallah 1 juta. Jadi syarikat tu akan membayar kepada modal pemegang saham utama dahulu. Katakan syarikat tadi ada untung 1 juta dan nak bayar balik modal dekat pemegang saham keutamaan 500. Okay, so bakinya barulah pergi kepada saham biasa. Kalau 1 juta, daripada 1 juta tu 1 juta lah modal dia. So saham biasa tak dapat apa-apa lah. Itu perjanjian lah. Itu perbezaan dia. Okey, sekarang cara nak merekod terbitan saham. Okay, kita tengok dulu soalan. Pada 1 Julai, syarikat ABC ada modal dibenarkan 1,000. Okey. Ke 1,000 ni, 1 juta. Modal dibenarkan 1 juta. Modal dibenarkan ialah 1 juta, 7%. 7% ni membawa maksud saham keutamaan dia punya percentage dia punya apa? Nanti punya apa dia panggilnya? Kadar dia. Okey, saham keutamaan bernilai RM1 sesaham dan 2,000. Dan 2 juta saham biasa bernilai RM2 sesaham. Okey, macam ni. Modal dibenarkan 1 juta, 7% saham keutamaan bernilai RM1 sesaham. Maksudnya saham keutamaan ada 1 juta yang dibenarkan ni. Saham keutamaan ada 1 juta, RM1 sesaham dan saham biasa ada 2 juta bernilai RM2 sesaham. Ni 1 Julai. Lepas tu pada 15 Julai syarikat tersebut menerbitkan 1 juta 7% saham keutamaan bernilai RM1 setiap saham. Okey, daripada 1 juta kita terbitkan. Dan 1 juta saham biasa, daripada 2 juta kita terbitkan 1 juta saja saham biasa, RM2 setiap saham. Semua saham dilanggan dan dibayar penuh semasa permohonan. Okey, sekarang kita nak kira dulu. Modal dibenarkan
ada dua, satu saham keutamaan. Kita kira dua saham keutamaan, sejuta darat RM1, sejuta lah. Saham biasa, 2 juta darat RM2, 4 juta lah. Okay, so totalnya adalah 5 juta saham yang dibenarkan. Ni yang dibenarkan, belum lagi orang beli ni. Belum lagi orang kita jual ke orang ni, orang belum beli lagi. Okay. Saham kita semua bernilai 5 juta. Modal kita lah ni. Modal dibenarkan ni adalah 5 juta. Okey, lepas tu tak kira pula yang kita terbitkan dan yang telah dibeli dan dibayar penuh. Okey, so ada dua lah juga. Satu saham keutamaan, kita dah terbitkan sejuta juga orang beli. Wah, laku keras. Okey, sejuta. Dan saham biasa daripada 2 juta yang diterbitkan dan orang bayar sejuta. Dalam RM2, so 2 juta. So orang beli dah kat kita punya modal ada 3 juta. Okey, sekarang kita nak rekod. Kita nak rekodkan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Pertama, buka dulu akaun permohonan saham keutamaan dulu. Saham keutamaan dulu. Kerana dia saham keutamaan adalah modal. So dekat equity pemilik lah, belakang kredit. So sini sejuta. Lepas tu akaun bank. Okay, ni akaun bank. Sebab apa? Sejuta kita dapat dalam bank lah kan. Kita catat dia butiran sebagai bank. Lepas tu buka pula akaun bank. Tulis permohonan saham keutamaan 1 juta. Okay, lepas tu akaun permohonan saham biasa pula. Okay, belah kredit sebab dia modal dan catat sebagai bank. Lepas tu dekat akaun bank catat 2 juta. Macam tu je. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak tutup. Kita nak tutup tapi kita nak imbangkan kan? Imbangkan dan tapi kita tulis ni sebagai modal saham keutamaan. Permohonan ni dah dijual penuh, dah diterbitkan penuh lah ni kan sebab bank kan. So dia jadilah modal, orang dah beli kat kita jadi modal lah. So akaun modal saham utama dia dekat belah debit, sini belah debit, bargu dia belah kredit. Akaun modal saham utama, so tulis tajuk dia permohonan saham utama 1 juta. Dan dekat sini akaun permohonan saham biasa kat debit. Okay, modal saham biasa 2 juta pergi ke akaun modal saham biasa, permohonan saham biasa 2 juta. Macam ni ya. Yang inilah yang kalau keluar kat exam 1, 2, 3, 4, 5. 6 markah ke 4 ke 6 markah lah. 1, 2, 3, 4, 8 pun tak mustahil lah. Macam ni pun pernah keluar exam lah. Dia suruh catatkan ke dalam jurnal am dan ledger. Okay, ini dalam ledger. Okay, kalau dekat jurnal am macam mana? Okay, jurnal am kita nak catat lah. Kita nak catat apa tu semua yang apa tu modal diterbitkan kan. Okay, so bank 1 juta adalah saham utama. So sini bank yang kita terima dalam bank 1 juta. Permohonan saham utama kredit sebagai modal lah. Menerima permohonan saham keutamaan. Ini keterangan dia penting juga, ada markah. Okey. Lepas tu saham yang tadi saham utama, saham biasa 2 juta. 2 juta menerima permohonan saham biasa. Catatlah satu saham utama, satu saham biasa. Okey. Lepas tu bila kita terima permohonan, orang dah beli, kita nak catat ni. Orang beli kat kita kan modal. Orang beli kat kita saham. And then dia jadi modal. So permohonan saham keutamaan tadi kredit, dia jadi debit lah 1,000. Sebab dah orang dah beli, jadilah dia modal. Modal saham keutamaan. Dan permohonan saham biasa. Yang ni saham utama, ini saham biasa. Okey, permohonan saham biasa diterima. Ini pun banyak markahnya. Mula kita catatkan permohonan saham biasa, bank. Permohonan saham biasa kita terima bank, orang beli 1 juta, 2 juta daripada kita. Orang beli apa? Orang beli saham keutamaan, orang beli saham biasa. Lepas dah catat kita terima permohonan, kita catat pula
yang kita terima sekali semua tu dah jadi modal. Modal saham utama, modal saham biasa. Sebab tu kenapa debit permohonan? Sebab permohonan dah berkurang lah. Ini permohonan kan, ini orang beli. Ini dah cancel lah, orang dah belinya. Okay. Alright. Equity pemilik dalam penyata kedudukan syarikat. Yang ini tadi kan, soalan yang tadi. Macam mana nak catatkan dekat equity? Ini equity pemilik bentuk. Equity pemilik. Penyata kedudukan kewangan bentuk T. Bentuk T nak tunjuk kat kamu macam mana nak catat equity pemilik ni. Kita ambil dekat modal sahaja. Modal dibenarkan, catatkan. Ambil ni. Kamu kena detail lah. Detail tulis kat sini. Modal dibenarkan. Ada dua kan, satu saham utama, satu saham biasa. Catat dulu saham utama. Sejuta 7% saham utama RM1 setiap satu. Ini memang ayat dia memang panjang begini. Yang ni 2 juta saham biasa RM2 setiap satu. Dapat lah. Lepas tu catat pula modal diterbitkan dan berbayar penuh sejuta 5% saham utama RM1 setiap satu. Dan sebab lain yang angka ni. Ini diterbitkan hanya 1 juta saham biasa RM2 setiap satu, so 3 juta. Okey. Yang ni nak bagi kamu clear perbandingan equity pemilik milikan tunggal. Okey, ni milikan tunggal. Kalau milikan tunggal, equity pemilik modal tambah untung bersih tolak ambilan dapat modal akhir kan. Yang kamu belajar masa form 4 Apur PKK. Yang ni kalau perkongsian yang bab kita sebelum ni, modal rakan kongsi A, modal rakan kongsi B, akaun semasa rakan kongsi A, akaun semasa rakan kongsi B. Ini kat perkongsian. Ini berbeza antara tiga ni. Beza antara milikan tunggal, perkongsian dengan syarikat inilah dekat equity pemilik. Okay, last sekali adalah dividen. Okay. Untuk belajar modal, untuk kita kira dividen, kamu kena faham dulu modal. Okay, InsyaAllah kamu dah boleh faham. So sekarang nak masukkan apa dia maksud dividen. Sebahagian dari keuntungan yang dibayar tunai kepada pemegang saham dan syarikat, dividen dibayar kepada pemegang saham, modal diterbitkan dan dibayar penuh. Dividen tunai ni kita kena bayar kepada saham keutamaan dan saham biasa. Cara nak kira dividen. Hanya modal yang diterbitkan dan berbayar penuh saja yang terima dividen. Yang orang dah beli dengan kita, modal dia dah bayar dan dah bayar penuh, baru kita bagi dividen. Kalau dia tak bayar penuh, tak boleh lah. Janganlah kita buat apa nak bayar dividen kat dia. Dividen ni macam untung yang diagihkan. Okey, dividen saham biasa sahaja diisytiharkan. Manakala dividen saham utama kekal seperti dalam modal diterbitkan dan berbayar penuh. Diisytiharkan berapa-berapa lah. Tapi kalau saham keutamaan ni kekal. Kalau tadi 7% kan, 7% lah kekal. Okay, jika pada tahun semasa syarikat tidak memperoleh keuntungan untuk diagihkan, maka kepada dividen, maka dividen saham utama dan setahun semasa boleh tertunggak ke tahun hadapan. Namun saham biasa tak ada dividen tertunggak. Okey, contoh tahun ni tak ada untung langsung. 2021 tak ada untung langsung. Tetapi kan kena bayar 7% kepada saham utama. Maksudnya kita boleh tunggak ke tahun 2022. Saham utama je. Saham biasa tak ada tunggak. Kalau rugi, rugilah. Macam itulah. Sebab itulah nilai saham biasa lebih murah daripada saham utama. Okey, contoh. Ni contoh yang tadi yang kita kira tadi tu, syarikat ABC, kita nak kira dia punya dividen. Saham utama 1,000, saham utama 1 juta, saham biasa 2 juta. Okey, kita nak kira dividen interim. Okey, kita baca dululah tajuk soalan ni. Alright, ini.
Pada 1 Julai, syarikat IBC telah mengisytiharkan pembayaran dividen interim/sementara 3% ke atas semua saham biasa dan share keutamaan. Yang ni 1 Julai. 1 Julai. Pada 31 Disember, syarikat telah mengisytiharkan pembayaran dividen akhir 5% ke atas saham biasa. Okay, so kita tengok dulu interim/sementara ni. Dia kata 3% ke atas semua. Bermaksud 3% darabkan dengan saham utama, 3% juga darabkan dengan saham biasa. So RM 30,000 dan 60,000 ini adalah jumlah untuk kita bayarkan kepada pemegang-pemegang saham tersebut. Okey. Lepas tu dividen akhir. Dividen akhir dia kata 5% ke atas saham biasa. Okey. Kamu tengok kat soalan ni. Yang ni 1 juta 7% saham utama. So kat saham utama kita dah bayar 3%. So ada baki lagi 7 tolak 3, 4. Ada baki lagi 4% yang perlu dibayar. Mesti dapat 7%. Tak lebih, tak kurang. So sebab itulah 7 darab 3. 7 tolak 3. Dapatlah lagi baki 40K. Okey. Saham biasa 5% darab dengan 2,000. 100K. Nampak perbezaan dia. Ini untungnya juga kalau kita beli saham biasa. Kalau syarikat untung banyak, kita dapat untung banyak. Tapi saham utama just sama je nampak ni. Sama saja. Gitu tak juga ni sebab saham biasa tinggi juga. Begitulah ya. So ada risiko yang perlu diambil semasa nak membuat semasa nak beli jenis-jenis saham. Okey, itu contoh satu. Okey. Ini contoh dua, dia kata okey, ini dia buat 3 tahun. Contohlah ni. Tahun 2010, 2011, 2012. Okey. Keuntungan untuk dividen. Katakanlah tahun 2010 dapat untung untuk diagihkan adalah 100,000. So dividen saham keutamaan yang perlu diorang ni dapat 7% darab dengan 1 juta. So saham utama mesti dapat 70K. So daripada 10K kena bagi dulu kat saham utama 70. So 100 tolak 70K, bakinya 30K baru dapat ke saham utama. Kalau contoh satu tadi dia tak bagi pun nilai keuntungan. Dia bagi nilai kadar. Kira banyak betul lah untung soalan satu tadi. Yang ni syarikat dapat untung banyak ni. Sebab tu kita kena bagi macam ni. Okey. Apa pula ni? Okey, yang ini dia kira persen lah. Kalau tadi berapa tadi? 5% kan? Yang ni hanya dapat 1.5% only. Okey, 2011 katakanlah syarikat ada untung 60K je. So sini dekat saham utama kena bagi semua kat saham utama 60K. Tak cukup ni. Kan? Yang 10K ni belum dapat lagi. Ini kita akan bawa ke tahun depan. Jadi sebab semua dah bagi dekat saham utama, saham biasa tak ada. Okey, tahun depannya 150K. Banyak dapat. So kena bagi yang tertunggak dan yang 70 tahun semasa. 70K tahun semasa. Okey, ni 70K tahun semasa, 10K yang belum terima, so kena bagi saham utama 80K. Alright, lepas tu daripada tu tolak tu 70K dapat kat saham biasa, kira percentage dia naik dah sikit 3.5%. Okey. Okey, itu sahaja penerangan untuk bab syarikat. Nanti saya akan bagi tahu latihan musrat-musrat berapa. Okey, terima kasih.